Sahabat. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Wahai orang-orang yang beriman, labbaik wa sa'alaik, kenangkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan kenangkan nikmat Allah yang maha besar yang dilimpahkannya kepada kamu semasa kamu didatangi tentera ya dalam peperangan Ahzab. Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang serta angkatan tentera daripada malaikah yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir pada tempat pertahanan kamu. Dan masa itu adalah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bingung, serta hati pun resah gelisah kerana cemas takut, dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai sangkaan. Tafsirnya, ayat ini mengisahkan dalam peperangan Khandaq, sebab negari Parik Khandaq, dan dinamakan juga Ahzab sebagaimana nama surah ini, sebab Ahzab jamak daripada kalimah hizbun, hizbani, ahzab. Hizbun satu puak, satu kumpulan, hizban dua, ahzab mana beberapa kumpulan yang menyatu ya dan bersepadu menghalakan serangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpakat dengan kabilah-kabilah kufar menghalakan serangan hebat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini mengisahkan perang Ahzab, iaitu Parit, yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Setelah 5 tahun berhijrah di Madinatul Munawwarah, berlaku satu pertempuran hebat di mana golongan suku Yahudi bersekongkol dengan kafir Quraisy di Mekah untuk memerangi Rasulullah SAW dan sahabatnya dengan menyerbu ke kota Madinah. Maka untuk menghadapi penyerbuan yang mana orang-orang musyrikin Quraisy yang bersekongkol dengan beberapa suku Yahudi, di mana Rasulullah SAW atas melihat nasihat ya Salman Al-Farisi ketika itu umurnya belasan tahun, belum sampai 20 tahun, ada mengatakan 18-17 tahun, telah memberikan cadangan menggari Parit, satu strategi yang terbaik ketika itu, dan cadangan itu diterima pakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang berasal daripada negeri Parsi menggali parit di sekitar kota Madinah. Kerana itulah perang ini dinamakan perang Khandaq.
Ya, maknanya perang dalam keadaan bertempur, menggali parit. Banyak kisah-kisah ajaib yang hebat. Dalam menggali parit ni berlaku satu cerita di mana keputusan barang makanan, sebab mereka di blok di segi kemasukan barang keperluan makanan ekonomi itu. Jadi sampai bagi Islam mengikat perut dengan batu kan. Lebih kurang 3 hari tidak jumpa makanan, bayangkan. Maka ketika itu datang seorang daripada sahabat yang tidak sampai hati melihat keadaan baginda SAW sedemikian, lalu berpakat dengan isterinya di rumah mengajak baginda makan dengan menyembelihkan seekor kambing yang kecil, yang kira-kira boleh makan dalam 2-3 orang lah. Orang Arab ni seekor kambing 4-5 orang boleh Arab. Tinggal sekali Arab. Jadi pun masak gulai dan ada lebih kurang 1 gantang syair yang kasar, dibuatkan roti. Bila dijemput, siap dijemput baginda SAW, Rasulullah terus mengajak semua sahabat yang hampir 1000 orang lebih sikit. Ya, kita buat kenduri 1 dulang, orang panggil 1 kampung macam. Garu kepala tak gatal jawab. Kerana mak sudah. Kan? Jadi setiba Rasulullah SAW terus Rasulullah faham dah keadaan air muka tuan rumah ni gelisah, takut makanan tak siap. Terus Rasulullah kata jangan usik gulai tu, biar aku sendiri yang membagikan. Masya Allah. Ya, ini sifat kepimpinan. Ya, sama-sama menghadapi masalah, Rasulullah melepaskan orang lain dulu. Kena kita, aku lepas dulu lah, orang lain rasak engkau. Bukan, dan dia aku lepas dulu. Tak ada. Rasulullah sendiri bagikan. Rasulullah bagi ikan cedok, bagi roti, bagi lauk, semua siap. Sampai habis mereka makan kenyang dah. Buka gulai tadi, sikit pun tak luar. Itu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit pun tak luar. Itu ni. Dan di antara lagi keajaiban yang berlaku, kekuatan, sebab baginda ada 70 kekuatan lelaki ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi batu yang dipecahkan untuk menggali parit handak tu, batu dipanggil batu kapal ni, yang besar. Sahabat entah tak pecah. Rasulullah datang sekali je, kecai habis semua. Rasulullah punya kekuatan luar biasa kan ni. Denjut sekali, kecai habis semua. Dan selepas siap, jadi musuh tak boleh masuk. Jadi satu benda yang menakjubkan, ketua di kalangan musyrikin tu, ada seorang tu lain macam dia punya kehebatan dia. Dia pecut kuda dia tu, kuda dia lepas melompat semua. Lepas, parit anda tu lepas. Macam terbang kuda dia. Bila sampai sana, wah, lain macam rasa kan. Mana dia boleh lepas, dia tunjuk keigohan dia. Dia minta pada Nabi siapa di kalangan orang Muslim yang boleh berdepan dengan dia. Keluar. Dia minta, dia cabar. Lalu Rasulullah utus Sayyidina Ali. Dia kata budak ni kecil je. Kalau kita mana, ni kecil bukan sebarang kecil ni. Ni bukan cili biasa, ni cili padi. Dan Rasulullah kata, cubalah dulu. Kan? Gitulah maknanya. Maka Sayyidina Ali kata, kita maknanya beri peluang 3 kali di pihak engkau dan 3 kali di pihak aku. Engkau sebat, buat mana kau nak sebat aku, kau nak pancung. Sayyidina Ali, habis dia buat dulu. Dia sebat kali sampai Sayyidina Ali tunduk bawah, tak kena. Dia sesar kali kedua, Sayyidina Ali lompat ke atas, tak kena. Jadi kali ketiga dia sampai dia Sayyidina Ali dekat belakang ni. Oh, dah dia takut. Sekarang giliran engkau pula, Sayyidina Ali kata. Dia sampai dia buat macam Sayyidina Ali, tu tak kena. Kali kedua sampai tak kena juga dan. Kali ketiga saya kata kau mengucap lah kata. Kalau tidak kau habis. Dia kata kau tak boleh bunuh aku. Saya nak dia sesasap putus 2 dan. Ulama kata kalau hukum putus 2. Berbagai keajaiban. Dan dalam ayat ini dia terangkan jelas, ya telah Ta'ala memberikan bantuan yang tidak dapat dilihat di kalangan para malaikat. Dan dalam perang Handak Allah Ta'ala mengirim tentera untuk menghancurkan musuh-musuh Allah yang bilangannya 2 kali ganda daripada bilangan kaum muslimin yang menghadapi mereka. Dan Allah Ta'ala juga mengirimkan taufan untuk menghancurkan pertahanan pihak musyrikin.
Bila datang ribut yang luar biasa, habis ration dia dengan dia punya api terangkat habis, kemah-kemah terbang habis, piuk belanga. Dia kata bongkar lagi hari dia. Jangan tunggu lagi, ni tentera Muhammad dah sampai. Pandai pula dia. Kau tunggu ni habis kata. Habis itu je ada orang lari. Tak sempat bertempur, mereka bertempeliaran lari menyelamatkan diri. Ya, Tuhan tak betul dalam ayat Tuhan kata walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah ada tentera di langit dan di bumi. Ya, dia keras kejap je. Ribut datang je habis kan. Bintang pukang dia lagi habis. Dan Allah Ta'ala juga mengirimkan taufan, mana ribut yang kencang untuk menghancurkan pertahanan pihak musyrikin dan menjadikan bekalan dan alat-alat mereka berterbangan habis, sehingga memberi kesan kepada barisan tentera dan akhirnya kembalilah mereka meninggalkan medan perang dalam keadaan rugi dan sia-sia. Satu benda pertempuran pun tak berlaku, mereka balik dalam keadaan berduka cita yang amat, ya. Dan dia punya bos tadi dah kena pancung putus dua. Allah akan demikianlah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tadi, ya telah maksudnya hendaklah kamu orang mukmin ingat akan nikmat Allah Ta'ala yang telah menolong kamu ketika kamu dihinggapi rasa gerun gementar pada zahirnya lah, apabila musuh datang dari arah tanah tinggi dan rendah, dikepung tu, mengepung kamu di kota Madinah. Mereka rasa mereka dapat kemenangan besar sebab mereka adakan gabungan Ahzab tu dengan mendatangkan tentera malaikat. Sebab tu peristiwa besar ni disebut di ketika umat Islam menyambut kegembiraan hari raya wahazamal ahzab wahdah, ya. Wahazamal ahzab adalah menghancurkan bala tentera Ahzab, wahdah dalam keadaan tunggal, tidak ada campur tangan siapa. Itu kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tuhan hancurkan bala tentera Ahzab dalam keadaan iaitulah wahdah ketunggalan. Dan sikap orang mukmin pula ketika menghadap tu, mereka kuat hati dia dengan Tuhan. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini rohani mereka. Jadi dua sikap. Zahir nampak dah, biasalah adat orang nampak pertembungan, orang besar di tentera ni, tu zahir. Adapun batin para sahabat, ya, Allah Ta'ala ceritakan dia, falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala tentera Islam melihat bala tentera Ahzab yang begitu besar, apa keluar daripada mulut sahabat, haza ma wa'adana Allah, inilah janji Allah Ta'ala, wa rasuluhu, dan janji Rasul, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasul, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak menambahkan mereka melainkan iman yang makin kuat, wa taslima, dan tingginya penyerahan diri mereka bulat kepada Allah. Baru datang tentera datang. Ya, jadi dua ayat, dua keadaan. Zahir biasa, sebab tu kadang-kadang para awliya kita tak kenal tempat zahir macam biasa. Kita suka, dia suka, kita sikit biasa, macam biasa. Dia macam biasa, tapi dalam tak. Dalam dia lain. Dalam dia kekal dengan Allah Ta'ala. Maka disifatkan dalam ni oleh Allah Ta'ala, mereka tidak menambah kemalakan keimanan. Sebab apa? Sebab Tuhan dah janji. Maknanya bila kita kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat ujian sampai. Maka ujian dalam Ahzab ini menggembirakan para sahabat, sebab mereka semakin yakin dengan pertolongan Allah akan sampai, ya. Dan kemudian tu Tuhan sampai, antar gibut habis semua, bongkau lagi, lintang pukang mereka lagi, tak cukup kaki orang Melayu kan. Demikian Allah Ta'ala berfirman, ya, ingatlah akan nikmat ya Allah Ta'ala menolong mereka dalam perang Ahzab yang sangat hebat, hingga rasa takut dan gementar pada musuh dalam arah, ya, tanah tinggi dan rendah mengepung mereka kota Madinah dengan mendatangkan tentera malaikat yang kamu tidak dapat lihat, dan mengirimkan angin yang mengacau barisan musuh sehingga terpaksa mereka kembali sia-sia, tidak mencapai apa-apa yang mereka inginkan, ya. Akhirnya mereka balik bontang, itu je lah. Qala Allah Ta'ala hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura wa iz qalatit ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la maqama lakum farji'u
yasta'zinu fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dengan digoncang perasaan dan penderian dengan goncangan yang amat dahsyat. Wa zulzilu zilzalan syadidah. Mereka dikepung kan, maka perasaan biasalah. Manusia pernah insan biasa rasa dah kena kepung gitu kan. Tapi bila kembali kepada kedudukan keimanan makrifah dia dengan Tuhan, mereka nampak ini haza ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah janji Allah dan Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambah mereka melainkan keimanan yang kuat dan penyerahan diri kepada Ta'ala. Dan masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat iman, dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan saja. Ini jahat. Mana janji Tuhan kamu? Tak ada pun, tak datang pun lah. Kali kena tak keyboard bongkok lagi, bintang bukang mereka lagi. Dan juga masa itu ialah masa sekumpulan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu untuk berjuang di sini. Oleh itu baliklah, dia kata. Jahat dia ni, isu-isu dia panggil perang saraf yang dimainkan. Baliklah, dia kata. Sebagian dari mereka pula meminta izin kepada baginda sambil berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan. Padahal dia tidak memerlukan perlindungan. Mereka hanya hendak melarikan diri dari berjuang menegakkan Islam. Siapa dia? Golongan munafik. Ini strategi halus atau dikatakan perang saraf yang dilakukan oleh golongan munafik. Di antara mereka yang pernah berlaku, mereka datang ramai-ramai dalam peperangan. Ya, tiba sekat jalan mereka patah balik. Kalau mereka tak datang lagi senang. Tapi bila dah ramai, patah balik, jadi tergusik tak hati orang. Oh, dah ramai lagi ni. Macam orang ceramah kan, dia ceramah-ceramah, dia duduk depan. Kali bangun 50 orang balik seorang-seorang. Dalam penceramah kata, nanti dulu. Ada penceramah jadi gitu. Penceramah ni dia nakal sangat. Jadi orang kena ke dia. Dia berdiri ramai-ramai kat depan, di tengah-tengah separuh ceramah dia orang bangun seorang-seorang start motor balik. Dalam penceramah tak tahan emosi. Nanti dulu kata dia orang pun habis lah, dia kata. Macam-macam tu kempen bilang raya macam kelakau tu dia orang. Dalam penceramah pun tak tahan, dia berdiri. Nanti dulu kata, dengar sampai habis dulu kata. Kawan start motor beru seorang-seorang cabut. Makna apa tu? Tu perang saraf. Kaum munafik ni macam tu kan. Dulu pernah berlaku zaman baginda sallam. Dia kan tak pergi, kalau tak pergi senang kan. Bila pergi ramai-ramai sekali jalan dia patah balik. Wah. Ini maknanya mengusik hati orang beriman. Tapi sifat orang beriman yang telah mantap dididik baginda sallam, tidak ada hal apa pun. Ya. Di tafsir ni, ayat-ayat ini menceritakan keadaan perang Khandaq, di mana digambarkan suasana dan keadaan kaum muslimin yang terkurung di dalam kota Madinah dengan rasa gerun dan berbagai masalah yang dilemparkan oleh kaum munafik. Di saat begitu kaum munafik dicocok dan ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Taala berkata kepada orang munafik, itu Allah SWT bermaksudnya Allah dan Rasul tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya dan janji kosong. Mana janji Tuhan kamu? Dia kata, diusik-usik. Bila datang di bantuan, habis mengelupur dia. Sebagaimana yang lain berkata kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Yasrib, tidak patut kamu berada di sini di samping Rasulullah SAW. Disuruh apa? Orang-orang ditinggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berbagai-bagai racun isu yang dimainkan. Maka kembalilah ke rumah kamu, dia kata. Sedang sebagian yang lain meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah dengan alasan bahawa rumah mereka terbuka bagi musuh. Tak ada orang jaga kat rumah saya, Rasulullah, saya nak balik, kan. Sebenarnya mereka ingin meninggalkan medan perang dengan alasan sengaja diada-adakan. Itu sifat apa? Nifak. Ya, yang ada dalam batin hati golongan yang tidak beriman betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Isra wal Mi'raj kita tengok macam mana. Ya, golongan-golongan yang mereka ada yang berpatah balik. Iman mereka yang belum kuat lagi menjadi mangsa kepada musuh. Kata
Mereka dapat berita saja Rasulullah turun dengan cerita yang dipanggil amrun khariqul lil adah, benda yang mencarikan adat. Pergi sebulan balik sebulan, dia pergi naik atas lagi sampai kepada Sidratul Muntaha, Mustawa, naik kepada Hadratul Qudsi, turun bulan subuh. Ni apa kerja? Ini modal besar ni. Kalau masuk surat khabar muka depan kan. Sedap tarik kan. Betul. Akhirnya banyak yang ada yang berpatah balik. Itu semua ujian-ujian yang mana Allah Ta'ala paparkan dalam siri perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak dapat mengusik qalbi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau berita pada engkau aku tak percaya. Kalau ini betul Rasulullah, jauh daripada ini aku percaya. Habis jam juga dia. Itu maknanya apa? Kekuatan iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu sejak daripada tu dinamakan Sayyidina Abu Bakar dengan nama As-Siddiq, orang yang lampau cepat membenarkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnah la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira wa laqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula qul lan yanfa'ukumul firaru in farartum minal maut in farartum minal mauti awil qatl wa idzan la tumatta'una illa qalila qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'a aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira. Dan seterusnya Allah menyatakan walau dukhilat alaihim min aqtariha. Jadi kalau tempat-tempat kediaman mereka diserang oleh musuh, kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam, sudah tentu mereka akan melakukannya dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja. Allah. Padahal sesungguhnya mereka telah pun mengikat janji dengan Allah sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling undur dari medan perang yang mereka hadiri. Dan ingatlah janji setia dengan Allah akan ditanya kelak tentang penyempurnaannya, yakni di yaumil mahsyar itu. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan, maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. Dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun, maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja. Akhirnya mati juga. Berjuang mati, tak berjuang pun mati juga kan. Jadi katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu daripada kemurkaan Allah jika dia mahu menimpakan bala bencana kepada kamu? Atau siapa yang dapat menahan kemurahan Allah jika ia hendak memberikan rahmat kepada kamu? Dan ingatlah mereka yang munafik itu, bahawa mereka tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain dari Allah yang akan menjadi pelindung atau penolong mereka. Tafsirnya, Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang lari daripada medan perang. Itu setengah daripada apa? Minal kabair. Setengah daripada dosa besar ialah lari daripada medan perang. Dengan memberi alasan bahawa rumah mereka tidak terjaga. Yang kamu keluar tadi buat apa? Lepas tu dalam medan jihad ni, Masya Allah, banyak didikan rohani kan? Banyak didikan roh, iaitu penyerahan diri, bertawakal kepada Allah, kuat gantungan hati dengan Allah, semua ada tu. Sebab mereka sedang taraf diuji maknanya. Jika kota Madinah diserbu oleh musuh dan mereka menjadi murtad, nescaya mereka tidak akan ragu-ragu meninggalkan agamanya dan melepaskan iman dan belum teguh dalam hati mereka. Ini isu dimainkan. Padahal mereka telah berjanji kepada Tuhan sebelum berlakunya peristiwa perang Khandaq, mereka tidak sekali-kali akan lari
meninggalkan baginda Rasulullah SAW seorang diri dalam menghadapi musuh. Demikianlah janji mereka dan akan diminta pertanggungan jawab apa yang mereka janjikan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut yang memberi maksud di sini dengan menegaskan bahawa mereka yang lari dari medan jihad tidak akan menangguhkan ajal mereka dan tidak dapat memanjangkan umur. Mati tetap sampai, dia berjuang tak berjuang dia mati. Berjuang mati, tak berjuang pun mati. Dia taat kepada Tuhan, dia mati. Dia engkar Tuhan pun dia mati. Dia maknanya mendidik diri dia menjadi insan yang saleh, mati. Dan sebaliknya pun dia mati. Walhasil mati tetap sampai. Maka wajib bagi kita menentukan kematian dalam keadaan keridaan Tuhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati, Tuhan kata, melainkan kamu tetap dalam keadaan muslim, mana menyerahkan diri betul, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa golongan munafik lagi? Sebab bagi mereka tak ada iman. Makna nifaq apa dia? Izharul iman wa idmarul kufrah. Mereka menzahirkan iman padahal mereka menyembunyikan kufur yang ada dalam batin mereka. Maka kalau batin hati mereka tidak yakin dan percaya dengan wujudnya al-hayatu ba'dal mamat, kehidupan besar selepas kematian, di mana mereka nak habiskan nyawa? Rugi kata. Dah mati habis cerita kan dah apa? Baik kita jaga jangan mati. Orang beriman tak, dia sangka sana lebih hebat kehidupan. La aishul al illa aishul akhirah. Tidak ada hidup sebenar melainkan hidup sebenar di sana, kata baginda Islam. Lepas tu mereka pergi tu nak mati. Orang kafir pergi nak balik. Lepas tu satu ucapan daripada Sayyidina Khalid dengan kata Sayyidina Umar. Bila dia berdepan kan, dia akan apa? Masing-masing mengeluarkan slogan-slogan hebat kan? Di antara dia kalam daripada golongan mukmin setengah mengatakan Sayyidina Khalid, setengah mengatakan Sayyidina Umar. Dia kata jitukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan bala tentera Islam ni yang cinta kepada mati syahid sebagaimana kamu datang cinta pada hidup. Bayang tak ni? Ni datang nak hidup, ni datang nak mati. Kalau meluru siapa laju kan? Kan ni lah laju. Kan dia kira pergi nak balik terus. Orang pergi berjuang ni kalau boleh nak balik terus. Dia balik terus. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Tu untung orang berebut kan. Tapi kalau ada dalam hati dia satu tak beriman dengan adanya pembalasan besar di akhirat, kemudian dia merasakan rugi dia kalau mati, tu dia pergi tu apa? Baca Quran kalau kita semak balik, orang kafir adalah orang yang paling penakut dalam peperangan, paling penakut. Dia tak berani perang kecuali beberapa fakta. Dia punya bekalan lebih hebat, dia tentera dia lebih canggih, dia lebih ramai. Dan kalau buat best pula dia tak buat dalam negara dia, dia buat kat luar. Kalau jahanam negara orang, pandai dia. Kalau nak serang dia negara orang, dia tak buat kat negara dia. Kalau memancur kat negara orang, itu style dia. Kalau sama-sama berdepan kuat sama kuat, tak berani dia, takut dia. Sebab dia pergi nak hidup. Orang Islam pergi nak mati, kalau boleh mati syahid terus. Itu dahsyatnya. Itu maknanya merupakan satu perbezaan. Jadi oleh kerana itu orang munafik dia takut mati, dia patah balik. Dia buat alasan rumah dia tak ada kunci dah, tak ada jaga lah, macam-macam. Alasan-alasan palsu yang mana didedahkan oleh Al-Quran. Sebab orang munafik suka takut bila turun ayat tu nabi, ayat tu akan mendedahkan apa yang ada dalam perut mereka tak senonoh. Ini di antara Allah Ta'ala sebutkan sikap-sikap golongan yang tersebut. Apabila bahaya yang mereka takuti itu hilang, mereka mengucapkan kata-kata pujian bagi diri sendiri kerana keberanian. Pengorbanan yang tidak mereka milik. Dia kalau bala tentera Islam balik dengan kemenangan, disambut. Sebab apa? Dia nakkan serongan dapat apa? Dapatlah kan bahagian dia. Bagus gini-gini. Bila ada menemui kekalahan, dia buat cerita lain. Dia katalah jangan pergi. Saya kata tak pergi, awak pergi nampak. Itu bahasa dia lah, tuan-tuan. Dia usik-usik. Itu kerja orang munafik. Kerja dia apa? Dalam Quran sebut dia ada surah khas, suratul munafikun. Dan kerja besar dia apa? Saddu an sabilillah.
fasaddu an sabilillah, mereka menyekat orang daripada jalan Allah dengan berbagai cara, cara terang, cara halus dan sebagainya. Mereka sebenarnya tidak beriman. Nifaq dimaksud ini nifaq apa ni? Nifaq di sini dipanggil nifaq i'tiqadi. Ya, satu lagi nifaq amali. Nifaq amali kadang-kadang kita pun kena. Kita tetap beriman tapi perangai dan tindakan kerja buat kita kadang terpengaruh benda yang tak betul. Itu nifaq amali. Dia tidak membatalkan akidah. Tapi yang ni nifaq i'tikad, memang dia tak percaya betul, cuma dia berlakon saja. Yang tu Tuhan singkap segala rahsia qalbi dia yang jahat. Maka Allah Ta'ala menghapuskan pahala amal mereka yang tidak ikhlas dan keberanian berkorban habis. Tuhan hapuskan. Dalam hal yang demikian adalah mudah bagi Allah Ta'ala yang maha kuasa dan maha pemurah. Itu semua benda adalah dalam urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi ayat, yahsabunal ahzaba lam yazhabu wa in ya'til ahzaba yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an abnaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Mereka menyangka bahawa tentera Ahzab itu belum pergi. Dan kalaulah tentera Ahzab datang semula, tentulah mereka suka kalau mereka tinggal jauh di desa-desa bersama-sama orang-orang Arab Badui sambil bertanyakan berita mengenai kaum kamu. Dan jika mereka ada bersama-sama kamu, pada ketika itu mereka tidak akan turut berperang melainkan sebentar saja. Ya, acap-acap itu bongkar lari. Atau sifat-sifat huduh yang didedahkan oleh Allah supaya kita mengambil perhatian. Dan sifat ini ada sampai akhir zaman. Cuma pelakon dia berbeza-beza. Tafsirnya, orang-orang munafik mengira bahawa golongan bersekutu yang memerangi kaum muslimin ya sebelum pagi ini, padahal mereka berada hampir dengan kaum muslimin dan mungkin akan kembali. Dan jika musuh yang terdiri dari golongan Yahudi dan Quraisy datang kembali, nascaya orang munafik ingin berada di dusun-dusun yang jauh daripada kota Madinah. Dia nak lari kan? Sehingga tidak terpaksa ikut berperang, cukup hanya mendengar dari jauh khabar berita kaum muslimin bertempur melawan musuh-musuh Allah Ta'ala. Sekiranya mereka berada bersama kaum muslimin yang sedang berjihad untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala, mereka hanya penakut dan munafik, tidak akan turut berperang melainkan sebentar sahaja. Itu di antara kekotoran qalbi yang ada dalam batin hati golongan munafik. Iaitulah apa kotor dia? Sifat dipanggil nifaq. Nifaq mana? Kepura-puraan. Zahir macam iman, padahal batin dia sebaliknya. Maka nifaq lawan dia apa? Iman. Orang yang ada nifaq dipanggil munafik. Orang yang ada iman dipanggil mukmin. Ya. Islam tu sifat. Orang yang bersifat dengan Islam dipanggil muslim. Itu maknanya. Kalau ramai dipanggil muslimin. Allah Ta'ala dedahkan sifat-sifat yang makna kita wajib kena memelihara supaya tidak singgap di dalam qalbi kita makna. Kemudian walaqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ila akhir ayat. Sadaqallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana ya Allah. Fa inna khairal Qur'an. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya kan.